Ustaz tutup dulu lah yang sebelah tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Pada hari ini kita akan tengok sepintas lalu tentang chapter yang keempat, iaitulah dipanggil akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam. Yang mana apabila sebut akhlak dalam Islam, maka kita akan melihat beberapa perkara yang dikaitkan dengan akhlak. Apabila sebut akhlak ni maknanya ada benda yang kita kena lihat secara langsung dan juga tidak langsung. Okey. Tak apa. Ustaz tengah membetulkan. Ya. Okey, semua orang dalam ni pernah berakhlak dan juga menunjukkan sifat suri tauladan yang terbaik, betul tak? Semua orang mesti pernah tu. Mesti pernah ada melakukan ataupun berakhlak secara terbaik lah, kan? Mesti salah satu orang Islam ni dia mesti ada dipanggil akhlak lah. Ini mesti. Kalau dia tidak berakhlak, dipanggil al-ilmu bila amalin kasajari bila samri. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tidak berbuah. Jadi salah satu ilmu tu untuk kita nak amalkan adalah dengan kita berakhlak mulia lah. Berakhlak mulia. Alright. Tak keluar Ustaz share tak keluar Tak keluar Ustaz. Tak ada. Okey, dia dah keluar kan? Tak keluar ke? Okey. Kamu tengok gambar kawan-kawan kamu situ. Siapa yang belum tunjuk muka lagi? SS. Antara lainnya Nur Atira, Siti Noraziana, Marina, tu semua tak tunjuk muka. Tak apalah, dah tak nak tunjuk muka. Kita teruskan kita punya topik perbincangan kita pada hari ini, iaitulah bab yang keempat, akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam. Kalau kita tengok akhlak, dia ada mempunyai pengaruh yang besar kepada diri individu Muslim dan umatnya. Manusia membentuk dan mengolah gerak laku, perbuatan dan amalan mengikut bentuk dan acuan sistem akhlak tersebut. Dan jika setiap Islam Muslim berakhlak mulia, maka sudah pasti masyarakat akan dipenuhi dengan keadilan, keamanan dan kesejahteraan dan terselamat daripada huru-hara dan perpecahan dan sebagainya. Akhlak mulia merupakan tunggak kekuatan masyarakat dan negara. Oleh itu setiap individu wajib berjuang menegakkan akhlak yang mulia dan berusaha mencegah dan memerangi apa saja gejala merosakkan akhlak dalam masyarakat. Jika perkara ini diabaikan, tentu seorang akan rugi dan mendapat kehinaan baik dalam masyarakat maupun negara, dunia dan akhirat. Okey. Jadi sebenarnya daripada apa yang
statement yang kita tengok ini seolah-olah akhlak ini sangat memberi kesan yang signifikan kepada diri kita. Kalau kita baik, maka baiklah keseluruhan. Kalau tak baik, maka tak baiklah keseluruhan. Berapa soalan? Okey. Maka dalam konteks kemajuan pembinaan tamadun Islam, seorang individu sangat diutamakan supaya mengiltizamkan diri terlebih dahulu dengan budi pekerti yang luhur, kemudian merealisasikan pula kepada orang lain supaya mampu membentuk generasi akan datang sebagai asas kekuatan umat sejagat. Jadi kita nak bina, nak build up nation ini, bangsa ini mesti dengan akhlak. Budi pekerti yang luhur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW dan menjadi amalan harian baginya kerana akhlak termasuk setengah daripada iman. Pembangunan negara tidak bermakna sekiranya insan rosak akhlaknya. Jadi kalau kita bangun apa saja bangunan pencakar langit tetapi dalam keadaan kita tidak ada akhlak, rosak. Maka manusia sempurna dipanggil insan kamil ialah manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Maka seorang yang jahil tetapi berakhlak lebih baik daripada seorang berilmu tetapi tidak berakhlak. Oleh itu, mendidik anak-anak dengan pelajaran tanpa pendidikan akhlak, maka berarti kita mendidik para penjenayah profesional yang boleh menjual negara, bangsa dan agama. Akhlak merupakan manifestasi yang dirangkaikan bersama hati dan budi yang bersifat rohani, dipamerkan melalui gaya dan tindakan. Lantaran itu, untuk membina dan membentuk akhlak individu dan masyarakat haruslah terlebih dahulu melalui pembentukan yang bersifat rohani. Jadi, pembentukan dalaman sangat penting. Sebab akhlak ni tak nampak. Sifat marah, sifat sabar, tahan emosi dan sebagainya. Jadi perlu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak ni perkataan Arab iaitu khuluq yang bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan, malah juga bererti agama itu sendiri. Dan perkataan al-khuluq ini dalam Quran hanya terdapat pada 2 tempat saja. Antaranya itulah, dan sesungguhnya engkau yakni Muhammad punya akhlak yang amat mulia. Al-Qalam ayat 4. Ini menunjukkan perkataan akhlak. Dan juga istilah definisi akhlak menurut istilahnya apa dia? Sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dan penelitian dan juga paksaan. Jadi benda yang telah sebati dengan diri kita. Itulah akhlak. Kalau kita tengok pengertian ulama tentang akhlak ni, iaitulah Imam Maududi contohnya, memperlihatkan akhlak itu dimiliki seorang sejak dia dilahirkan. Maknanya dah ada dah sifat tu. Dan akhlak terbagi pada 2, akhlak yang mulia dan akhlak yang terburuk. Akhlak yang mulia dan akhlak yang kita kata tercela. Akhlak yang mulia ni ataupun akhlak yang terpuji dipanggil mahmudah. Yang tercela dipanggil mazmumah. Nabi bersabda yang maksudnya yang paling aku kasih daripada kalangan kamu, yang paling dekat kedudukan denganku hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat At-Tirmizi. Ini menunjukkan perlu kita berakhlak. Dan kalau kita tengok Imam Al-Ghazali contohnya, akhlak bukan perbuatan zahir. Kerana seorang itu sifat pemurah tetapi tidak menderma kerana sebab-sebab keuangan dan sebaliknya. Sebaliknya mungkin pula seorang bersifat kedekut itu menderma untuk dipuji orang. Selain itu pandangan beliau, akhlak bukan ilmu atau pengetahuan tentang kebaikan atau keburukan. Dia menegaskan akhlak itu tabiat pribadi yang menentukan corak tindak tanduk seseorang dalam hidupnya. Inilah akhlak. Maknanya tindak tanduk seseorang tu macam mana. Dan Imam Ghazali sambung lagi, yang mana Imam Ghazali mengatakan ada 4 perkara yang menyatakan akhlak, iaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik,
Berani, yang menundukkan kekuatan hawa nafsu dan bersifat adil. Jelasnya ia merangkumi sifat seperti berbakti kepada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat, bersilaturahim, berani mempertahankan agama, sentiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan redha dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang berada Allah, seperti kata pepatah penyair Mesir, Syauqi berkata, hanya sahaja bangsa yang kekal selama mana ia berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyaplah pula bangsanya. Jadi daripada syair ataupun penyair ini mengatakan, bangsa itu akan terkenal ketika mana akhlaknya terbaik. Maka sekira mana akhlaknya sudah hilang, maka hilanglah bangsa. Orang tak kenal dah. Disebabkan tak ada akhlaknya. Okey, jadi soalan kat sini, apakah kepentingan akhlak ni? Simple kan? Yang mana apabila sebut akhlak ni, ia merupakan ilmu akhlak yang tempat yang paling mulia. Akhlak ni adalah tempat yang paling mulia. Jadi sebenarnya kalau hebat macam mana dia, ilmu tinggi mana, tapi tak bahala orang tak nampak. Tapi kalau dia walaupun macam mana tak ada ilmu sebagainya, tapi apabila dia berakhlak, dia lah orang yang mendapat mulia. Yang kedua, simbol kepada kepentingan akhlak. Nabi SAW adalah simbol betapa Nabi adalah orang yang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Seterusnya yang ketiga, akhlak juga tempat paling dominan dalam Islam. Mana sangat ditentukan. Akhlak dengan mak bapa, akhlak dengan para guru-guru kita, kawan-kawan, semua tu lah. Dan konsep akhlak dan adab ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya akhlak ni pada diri engkau ya Rasulullah adalah akhlak yang amat mulia. Dan begitu juga adab. Ni kita akan tengok nantilah pada kuliah yang akan datang lah. Ustaz nak tengok sebentar lalu sajalah kat sini ya. Alright. Okey, Firdaus boleh off kan record.